إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kitab kita pakai muka surat 7. Dan didatangkan dengan mengisbatkan itu dengan lafaz illa, kerana menyimpankan hakikat ketuhanan atas Allah Ta'ala. Artinya tiada dapat ada demikian hakikat ketuhanan itu bagi yang lain daripada Allah Ta'ala pada akal dan pada syarak sekali-kali. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia menjadikan kita khairul ummah, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dapat pula kita Islam melalui mak ayah kita tanpa susah payah, dan kita dapat percuma Islam walaupun tak faham Islam ni. Alhamdulillah. Dan Islam pula dapat dalam keadaan kita dibesarkan dalam satu suasana memudahkan kita junjung perintah dia. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi Allah Ta'ala beri kita kesedaran nak belajar ilmu agama ni. Dengan mana nak belajar ilmu mengenal Allah Ta'ala. Ilmu agama ni besar sekali, adalah ilmu mengenal Allah Ta'ala. Ilmu macam mana nak ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala, supaya hidup hati kita ke Allah Ta'ala, merealisasikan syahadah kita, asyhadu ke Allah Ta'ala, yang Allah ni walaupun kita tak dapat melihat Allah Ta'ala, tapi dengan kita belajar agama ni, faham sungguh kita ke Allah Ta'ala, dan yakin sungguh ke Allah Ta'ala. Bahkan yakin ke Allah Ta'ala adalah yakin yang seyakin-yakinnya. Yang yakin pada Allah Ta'ala ni adalah sepatutnya satu keyakinan yang mengatasi daripada keyakinan daripada segala bab yang kita ada yakin. Kita selalu yakin kita pada makhluk. Belajar la ilaha illallah ni supaya nak ubah dan alih dan nak tukar, nak palingkan betul-betul, supaya tumpuan kita, supaya tawajuh kita, supaya syahadah kita, asyhadu kita bukan pada makhluk, tapi asyhadu kita pada khalik makhluk. Supaya syahadah kita pada Allah Ta'ala, menyaksi kita ke Allah Ta'ala, walaupun mata kita melihat makhluk, tapi hati kita menyaksi Allah Ta'ala, yang tukut bahasa dia. InsyaAllah dengan kita makin belajar, makin faham ni. Pasal kalau dulu tak faham satu hal, tak ada ilmu kita macam mana nak bersyahadah ke Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan kita belajar ni, khasnya atas kitab yang kita pakai, Diyaul Murid ni, memang dia nak jelaskan sungguh supaya faham kita betul-betul maksud la ilaha illallah ni. Dengan itu memang kita akan betul-betul asyhadu ke Allah Ta'ala. Pasal asyhadu kita yang selalu kita duk sebut tanpa pembelajaran yang sempurna, asyhadu kita adalah asyhadu hanya sekadar asyhadu di mulut dan dengan terjemah aku bersaksi, aku bersaksi. Tapi hati kita belum syahadah sebenarnya. Hati kita belum kenal Allah Ta'ala. Hati kita belum sampai tahap nak betul-betul yakin ke Allah Ta'ala. Satu sudut yakin ada, tapi terlalu demah. Nak sebut yakin, kita nafi yakin ni marah-marah pula kan. Dia kata yakin kita terlalu lemah dengan Allah Ta'ala. Yang yakin kita tu tak membangunkan kita untuk membuat apa tindakan sepatutnya kita kena buat. Yang tu kot bahasa dia. Kalau kita memang yakin ni adalah yakin yang yakin seyakin-yakinnya, apatah lagi ainul yakin, hakul yakin, kita bukan macam mana keadaan kita sekarang. Bahkan
Allah ni tak mungkin, bahkan mustahil untuk dilupakan. InsyaAllah dengan kita belajar ni, alhamdulillah dapat kita hadir pagi ni untuk meneruskan kuliah duha kita, bacaan daripada kitab Ul Murid, untuk meneruskan bagaimana nak ambil faham makna la ilaha illallah. Hadirin sekalian, kita duk sambung ni adalah dalam bab untuk membicarakan nafi isbat. Jadi yang lepas kita banyak fokus pada nafi, memang tentu pun kita bacaan kita, dan kena ingat balik pelajaran kita lepas, bila kita nafi tu, yang nak dinafi tu apa? Nafi itu ialah menafikan uluhiyah daripada maha Allah. Dengan bahasa lain, menafikan seluruh makhluk ni daripada mempunyai apa-apa ciri dan sifat ketuhanan. Pasal la ilaha illallah tu dengan makna la uluhiyata amma siwahu. Tak akan ada uluhiyah daripada selain pada Allah Ta'ala. Tak akan ada sama sekali. Allah saja yang bersifat uluhiyah. Tu istilah tu, nak faham tu. Makhluk ni tak akan ada uluhiyah sama sekali. Atau terjemahnya, tak akan ada apa-apa ciri-ciri ketuhanan pada maha Allah, pada makhluk. Yang bersifat ketuhanan ni hanya Allah. Cuma Tuhan ni, atau kita sebut selalu yang disembah, kita terjemah tak. Memang yang tu antara maksud dia, tapi bila kita dah terpakai itu, takut kita bangkut nanti faham. Kalau ambil faham pun, saya nak guna juga tu. Tak mana? Ya, tiadalah yang disembah melainkan Allah. Makhluk tak layak disembah. Cuma bila tak layak disembah, apakah yang menyebabkan Allah sahaja layak disembah? Yang itulah yang nak dipaham tu. Kerana kita dari satu sudut, sembah kita yang mana sembah Allah, kita tak sembah selain pada Allah Ta'ala. Tak sembah apa? Tak sembah jasad. Dan kena faham, tak sembah kita selain pada Allah Ta'ala ni pasal apa? Yang itulah nak kena belajar, nak faham dengan nafi isbat ni, supaya sembah kita tu bukan hanya jasad sembah, tapi sembah hati. Bahkan hati kita ni, atas sebut sembah, sepatutnya siapa yang kita sembah, tentulah kita kasih. Bahkan kita akan gila punya sampai tahap boleh sembah. Jadi dengan bahasa lain, dengan kita belajar tauhid ni, antara yang sepatutnya kita kena dapat dan faham adalah jatuh kasih kita ke Allah Ta'ala. Kalau lebih dalam lagi daripada bahasa kasih tu, kita jatuh cinta kita ke Allah Ta'ala. Ada cinta ke Allah Ta'ala. Bukan hanya sembah Allah Ta'ala, tapi daripada cinta, dan sebelum tu kasih, sebelum tu kot sayang, kasih, cinta, dengan itulah kita sembah Allah Ta'ala. Pasal kalau tengok keadaan yang ada kat kita ni sembah Allah Ta'ala. Tapi kalau tanya kasih tak Allah Ta'ala, tak ada kita. Saya tak tahulah, saya sebut saya lah tu kan. Tuan-tuan ni, tuan-tuan wali-wali tak apa, memang kasih dah Allah Ta'ala, cinta dah Allah Ta'ala. Saya belum. Yang tu yang masalah kita tu. Pasal sembah, tentu yang saya kadang saya tanya soalan gini, sembah dengan kasih, mana kuat sebenarnya? Kita nak menilai tu pun susah. Satu lah, kot bagi soalan tu cerdik sikit aku kan. Saya lah cerdik tu, saya nak masuk kan. Tuan-tuan memang cerdik dah. Kasih dengan sembah ni, mana kuat lagi? Susah kan nak tanya. Bini kita kasih tak? Jawab tanya gitu senang. Bini kita sembah tak? Itu Allah kita sembah tak? Siapa kuat lagi? Sembah ke kasih? Sembahlah. Okey, kalau gitu, kalau Allah kita sembah, sepatutnya ada tak kasih? Adalah. Tapi ada tak kasih ke Allah Ta'ala? Tak ada. Jadi ada something wrong lah kita. Bukan something, tuan-tuan. A lot of things wrong. Pasal isteri kita sayang, anak kita sayang, harta sayang tak? Kereta sayang tak? Tak ada saya nak toreh sekali. Boboh je gitu kan. Rumah sayang tak? Tak ada saya nak cucuk api. Kasar tu ayat tu kan. Tapi nak tunjukkan, kita ada perasaan tak bila benda-benda yang kita jatuh hati dan sayang, bila nak dicucuh, nak dibinasakan, nak dirosakkan, nak dicederakan.
Marah tak? Rasa kehilangan tak? Kita akan bela dia macam apa? Kita kasih. Orang kutuk Islam kasih. Ada macam? Ada tak nak bela? Orang kutuk Rasul ada tak nak bela? Tentu kutuk Rasul. Satu, kita pun tak kasih orang Ta'ala, macam mana kita nak bela orang Ta'ala? Kita pun tak kasih kat Rasul, macam mana nak bela Rasul? Kita akan bela ni siapa yang kita kasih selalunya. Satu sudut sembah. Satu yang banyak syukur kita pada orang Ta'ala. Pasal dia boleh bagi kita taat dia, kita sembah dia. Tapi cukup dah ke? Tak cukup tu lah. Yang tu yang kita kena banyak syukur pada orang Ta'ala. Dia bagi kita kesedaran untuk mengaji, untuk belajar, untuk ambil faham makna la ilaha illallah ni khasnya. Supaya dengan kita belajar dan faham ni, walaupun kita belum sampai tahap kasih ke orang Ta'ala, tapi kita tahu cara dia. Dan kita sebut la ilaha illallah ni khasnya. Atas pelajaran kita nak faham nafi ni, kita faham apa sepatutnya yang dinafi, siapa sepatutnya nak diisbatkan. Dengan tu kita akan bangun, buat kerja, usaha. Kita tahu apa yang kita nak berjalan, kita nak buat. Apa dia tindakan, menyetukut bahasa dia. Apa dia yang kita perlu usahakan setiap hari untuk kita hasilkan supaya boleh dapat nafi isbat ni. Betul nafi kita yang kata makhluk ni tak ada uluhiyah sama sekali. Ataupun bahasa lain, tak ada uluhiyah pada makhluk ni sama sekali. Makhluk ni takkan ada uluhiyah, melainkan Allah sajalah yang memiliki uluhiyah. Melainkan Allah Ta'ala saja memiliki sifat ketuhanan. Melainkan Allah Ta'ala sajalah, atau atas sebut sembah yang akan disembah. Bila Allah disembah ni, maksudnya segala kehidupan kita mesti fokus ke dia. Sayang kat dia, kasih kat dia, cinta kat dia, jatuh hati kat dia. Bahkan korban jiwa raga kita untuk mendapatkan dan mendambakan sayang Allah, kasih Allah, cinta Allah, bahkan nak sembah Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasa dia. Tapi kita bila tak faham tu yang kita menahin aja, keren aja. InsyaAllah saya tak panjang situ. Cuba kita fokus pelajaran kita baik-baik. Pasal bahasa la ilaha illallah tu memang bahasa untuk menunjukkan Allah ni tak ada dah tolok banding yang kita nak boleh buat banding dengan makhluk, tak ada dah. Yang tu kan. Pasal la ilaha illallah dia satu bahasa yang cukup hebat. Kalau kita tukar la ilaha illallah tu dengan tiadalah aku cinta melainkan kau, macam mana tu? Kau tu boleh isteri ke, kasih ke, awek ke, boh bela kan. Tiadalah aku kasih melainkan kau, macam mana? Maksudnya kau saja aku kasih, tak ada dah aku pandang orang lain. Kalau ada orang kata kau aib, kau buruk pun macam mana? Orang lain buruk, pada aku lawa. Orang lain tak suka, pada aku suka. Orang lain tak cinta, aku cinta. Yang tiada aku cinta melainkan kau. Dalam tu bahasa tu. Jadi kalau pada Allah Ta'ala ni tiadalah bersifat uluhiyah melainkan kau, Allah. Jadi nak dipaham tu apa nanti? Yang tu antara nak dipaham ialah uluhiyah. Jadi kita nak ambil faham ni dulu. Tentang nafi satu, kita dah bicara minggu lepas. Harapnya ingatlah tu tak? InsyaAllah. Sekali lalu pun kita duk sebut ni. Jadi nak nafi tu apa? Bukan nafi Tuhan. Bukan nafi Allah. Bukan nafi makhluk. Bukan. Kita menafikan ketuhanan daripada makhluk. Itu baru betul. Pasal banyak orang faham, tambah yang fahaman sesat, saya ada sebut itu, dia sampai tahap nafi Tuhan, nafi makhluk. Yang ni. Nafi Tuhan tu suku dah kan. Dia sampai nafi makhluk. Kata dia tak ada lah makhluk ni melainkan yang ada Tuhan aja. Jadi yang kita tengok ni semua Tuhan. Udah. Tu pening lah tu. Yang tu yang sampai tahap tak mau sembahyang tu pasal dia kata dia dah sampai. Dia dah sampai tahap makrifat dengan Allah Ta'ala. Pasal dia dah pasal Tuhan ni aku dah kenal lah Tuhan siapa. Tuhan tu akulah Tuhan kan. Tiadalah Tuhan melainkan Tuhan. Dia kan faham itu. Tiadalah Allah melainkan Allah. Jadi tiadalah sesuatu melainkan Allah. Kita ni sebenarnya tak ada. Yang ada Allah. Dah ada tu Allah. Apa gaduh kita nak gaduh-gaduh sembah semayang. Jadi niat terfaham kita.
makrifah kita dengan Allah Ta'ala tu dah cukup dah, nak sembahyang buat apa lagi? Dia akan faham sivil macam tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Dan ada ke orang faham macam tu? Pasti ada lah sebut tu. Ramai kumpulan yang tergelincir macam ni. Pasal apa tu? Pasal tak faham la ilaha illallah. Okey, bagi faham elok. La ilaha illallah ni bukan faham menafi makhluk. Bukan faham menafi Tuhan. Bukan nafi Allah. Tapi nak menafikan ketuhanan daripada makhluk dan mengisbatkan ketuhanan ke Allah Ta'ala. Itu maksud dia. La ilaha illallah tu. Sekali lagi sebut. Bukan nafi Tuhan. Kalau tiada Tuhan melainkan Allah. Tu Allah tu apa? Tuhan lah. Boleh kan? Bukan menafi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Mana yang boleh nafi Allah? Pasal memang Allah lah nak disebabkan. Itu dah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Adakah nafi makhluk? Kalau nafi makhluk, Nabi Muhammad tu siapa? Takkan nak kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Dan menafi makhluk hanya isbat pada Allah Ta'ala, jadi kafir pula satu lagi. Menafi Allah Ta'ala kafir, menafi Tuhan kafir, menafi makhluk pun kafir. Tiadalah makhluk melainkan Allah. Kalau dia faham macam tu, apa maksud? Tiadalah makhluk melainkan Allah, maksudnya menafi makhluk. Syahadah kita kan Muhammadur Rasulullah. Nak buang mana Muhammadur Rasulullah tu? Muhammad tu makhluk weh. Engkau faham siapa-siapa mengatakan Muhammad tu Tuhan, siapa-siapa mengiktikadkan Muhammad tu ialah Allah, kalau sekalipun dia tak kata Muhammad tu jasad, Muhammad tu ialah Allah, nur Muhammad tu ialah Allah, kufur juga akidah tu. Pasal nur Muhammad bukan Allah Ta'ala. Nur Muhammad adalah tetap makhluk. Ya Allah siapa? Yang ilah siapa? Allah saja. Balik saya sebut tu, sorry. Ilah ni Allah saja. Jadi la ilaha illallah bukan menafi Tuhan. Menafi Tuhan akan menafi Allah Ta'ala. Pasal Allah adalah Tuhan. Untuk menafi Allah Ta'ala juga kufur. Nafi Allah, gila lah. Nafi Allah, menafi Tuhan. Jadi kumpulan yang tak bertuhan lah. Menafi makhluk adalah salah. Pasal makhluk mana dia nafi? Pasal sabit makhluk. Pasal kita belajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, nak sabitkan Muhammad antaranya. Dan Muhammad adalah makhluk. Menafi makhluk adalah kufur. Cuma nafi Allah Ta'ala, nafi Tuhan tu kufur. Kufur soreh nama dia. Kufur terang-terang. Pasal nafi Allah, nafi Tuhan. Kufur nafi makhluk, nafi Nabi Muhammad. Ini nama dia kufur lazim. Ataupun kufur yang aridi, kufur yang mendatang. Kufur li ghairi. Pasal apa? Pasal menafi makhluk, maksudnya menafikan sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Bahkan menafi makhluk, bodoh lah bahasa mudah itu. Pasal apa? Makhluk ada tak ada? Ada, macam mana nak nafi makhluk? Kalau menafikan makhluk, menisbatkan semua makhluk adalah Tuhan, tu kufur satu lagi. Baik, na'udzubillah. Itu semua salah akidah tu. Jadi kita nak bagi faham akidah, apa yang nak bagi betul dulu? Bagi betul nafi isbat tu. Ya, nafi apa nak dinafi? Itu dah belajar lah. Menafi ni bukan adalah menafikan. Kalau asal saya sebut, tengok perkataan asal kita belajar dulu dengan Arab disebut nafi tu, makna nafi tu, nafi apa? La ilaha illallah tu, nafyul uluhiyati amman siwahu. Menafikan ketuhanan, menafikan sifat ketuhanan daripada makhluk. Itu maksud dia. Maksudnya makhluk ada, Allah ada. Sebut tu. Makhluk, makhluk, Allah, Urdu tu kan. Apa dia? Allah ada, makhluk ada. Tapi tak sabit pada makhluk uluhiyah. Allah saja bersifat uluhiyah. Yang tu. Tu lanjut lepas ni akan faham apa dia uluhiyah tu. Yang tu nak faham. Macam mana pun kalau sebut sekali lalu, jadi nak kata makhluk tak bersifat uluhiyah, Allah saja bersifat uluhiyah. Jadi macam mana nak faham tu? Ketuhanan itulah yang nak perlu dipaham. Bila sebut ketuhanan ni, ada 4 sudut yang kita kena perhati nanti. Antu ke depan. Memang jumpa ini insya-Allah. Saya kata kalau saya lajak sebut pun lagi, dia macam ke depan sangat dah. Fokus kita lah nafi isbat ni. Jadi nafi tu menafi ketuhanan daripada makhluk. Siap? Yang tu pun rasanya saya sebut uraian itu. Yang tu pun dah kalimah tayyibah dah. Tu pun dah tayyib dah. Pasal kalimah tayyibah ni, nafi itu pun kalimah tayyibah dah.
Ilallah pun taibah dah. Dan nama baik ni pasal apa baik? Pasal bab nafi tu pun betul lah akidah kita dengan Allah Ta'ala. Isbat tu mentaukidkan lagi apa yang telah kita nafi. Pasal ayat pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni sebenarnya nak menunjukkan Allah saja bersifat uluhiyah. Itu sebenarnya fakta dia. Tapi tak dapat tidak bila kata Allah saja bersifat ketuhanan, makhluk macam mana? Bukan menafikan makhluk. Yang tu yang pada makhluk mesti faham bila kata tiadalah yang bersifat ketuhanan ni melainkan Allah. Maksudnya apa? Allah saja bersifat ketuhanan, makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Mesti jelas tak tu. Jadi la tu apa? La uluhiyata amma siwahu. Untuk kalau dengan terjemah apa dia? Tak ada sifat ketuhanan pada selain Allah Ta'ala. Siapa selain Allah Ta'ala? Makhluk. Tu bahasa saya sebut makhluk tu. Jadi saya sebut selain pada Allah Ta'ala, saya pada Allah Ta'ala, kita takut ada kekeliruan tu. Ambil sekali lagi faham. Nafi uluhiyah daripada makhluk. Siap? Jadi makhluk takkan ada uluhiyah sama sekali. Itu nafi. Ambil ni. Isbat pula. Tu kita nak tengok ni. Isbat maksudnya mengisbatkan Allah saja bersifat uluhiyah. Dan bila Allah saja bersifat uluhiyah ni, Allah uluhiyah di sudut mana? Allah bersifat ketuhanan dari sudut zat. Allah bersifat ketuhanan dari sudut sifat. Allah bersifat ketuhanan dari sudut perbuatan, af'al. Allah bersifat ketuhanan dari sudut pemilikan. Bila makhluk tak bersifat ketuhanan, apa maksudnya? Makhluk tak ada sifat ketuhanan dari sudut zat. Makhluk tak ada sifat ketuhanan dari sudut sifat. Makhluk tak ada sifat ketuhanan dari sudut perbuatan. Makhluk tak ada sifat ketuhanan dari sudut pemilikan. Jadi maksudnya bila bahas la ilaha illallah ni, kita mesti kena kenal zat, sifat, af'al, satu lagi asar, tu istilah. Mesti kena faham dan mesti letakkan apa yang ada pada zat makhluk, apa yang ada pada zat Allah Ta'ala, apa yang sabit pada sifat makhluk, apa yang sabit pada sifat Allah Ta'ala, apa yang sabit pada af'al makhluk, apa yang pada af'al Allah Ta'ala, apa yang pada pemilikan makhluk, apa yang pemilikan Allah Ta'ala. Mesti bagi betul. Tapi atas namanya, makhluk takkan nama uluhiyah sama sekali. Uluhiyah hanya sabit pada Allah Ta'ala. Itu nafi dan isbat dia. Siap. Baik, cuma atas kita punya bacaan dan didatangkan dengan mengisbat itu ilallah. Baik. Pasal apa sebut ilallah? Dengan lafaz illa. Pasal apa? Didatangkan dengan uslub macam ni kerana menyimpankan hakikat ketuhanan atas Allah Ta'ala. Istilah simpan ni kalau bahasa Arab dipanggil hasar. Yang tu yang ulama kita bahasa simpan ni. Simpan tu kalau saya bagi, kalau dibiarkan bahasa simpan tu dengan bahasa asal dia simpan. Tuan-tuan faham ke simpan tu? Tak faham Melayunya. Kita pun tak bahas bahasa simpan tu. Bahasa simpan ni maksudnya khusus. Kalau saya kata tak ada siapa pun di dalam kampung ni yang boleh ngajar melainkan si Dolah. Boleh faham? Itu istilah bahasa simpan tu. Maksudnya mengkhususkan dalam kampung ni yang boleh ngajar Dolah je. Jadi kalau saya kata tiada siapa yang boleh ngajar dalam kampung ni melainkan si Dolah aja, orang lain semua tak boleh ngajar. Adakah menafikan Dolah? Adakah menafikan orang mengajar? Adakah menafikan orang kampung? Tak. Orang kampung. Dolah. Tapi sifat mengajar tu hanya ada kat Dolah. Sifat mengajar tu tak ada kat orang kampung. Faham? Jadi tiadalah yang boleh mengajar dalam kampung ni melainkan si Dolah. Apa maksudnya? Mesimpankan sifat mengajar tu pada si Dolah. Itulah maksud dia. Simpan tu apa maksud? Mengkhususkan sifat mengajar tu bagi si Dolah. Saya guna mengajar tu kan. Jadi kalau kata la ilaha illallah, tiadalah yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Menafikan Allah ke? Menafikan makhluk ke? Menafikan ketuhanan ke? Tidak. Nak menafikan ketuhanan daripada selain Allah Ta'ala dan mensabitkan Allah saja bersifat ketuhanan.
Sama tadi tu. Tiadalah boleh mengajar dalam kampung ni melainkan si Dolah. Apa maksudnya? Menafikan kebolehan mengajar ni pada orang kampung dan mengisbatkan, mengkhaskan, mensimpankan sifat mengajar tu hanya untuk Dolah. Boleh? Jelas? Tu. Untuk ulang balik boleh tak? Apa saya sebut tu? Tutup mesti clear kan? Kedak tak clear, saya nak ulang balik tak bila. Pasal memang pelajaran tu memang nak telan nak tu lah tu. Itu nak telan tu. Tuan-tuan tak telan tu muntah hijau. Maksudnya berpindah macam. Boleh tak rasa faham tak? Jadi perkataan kita sebut, saya masih nak ulang dalam perkataan tu. Tiadalah yang boleh mengajar dalam kampung ni. Kan boleh mengajar tu sifat. Melainkan Dolah. Menafikan orang kampung tak ada ke? Bukan menafi orang kampung. Ayat tu tujuan bukan nak nafi orang kampung. Tiadalah yang boleh mengajar dalam kampung ni melainkan si Dolah. Nak menunjukkan apa? Dolah ada, orang kampung ada. Tapi sifat boleh mengajar tu tak ada pada orang kampung. Ada pada si Dolah je. Tiadalah yang disembah. Tu kalau saya gunakan bahasa disembah kan. Tiadalah yang disembah melainkan Allah. Apa maksudnya? Nafi ke Allah ke? Nafi ke orang kampung ke? Tidak. Allah. Orang kampung nak saya sebut ni. La ilaha illallah. Tiadalah yang bersifat ketuhanan. Tiadalah yang layak disembah melainkan Allah. Menafikan Allah ke? Menafikan makhluk ke? Tidak. Bukan menafikan Allah. Bukan menafikan makhluk. Makhluk. Allah. Menafi itu apa? Menafikan kelayakan untuk disembah tu daripada makhluk dan mengisbatkan kelayakan untuk disembah tu ke Allah Ta'ala. Cuma bila sebut kelayakan disembah tu, itu yang bahasa dipakai ketuhanan. Ambil balik bahasa ketuhanan tu. Tiadalah bersifat ketuhanan melainkan Allah. Apa maksud dia? Bukan nafi Allah, bukan nafi makhluk, tapi nak menafikan sifat ketuhanan tu. Tak ada lah yang bersifat ketuhanan ni pada makhluk, melainkan Allah sajalah yang bersifat ketuhanan. Gunakan dolah tu untuk sebagai banding beza tu. Tiadalah boleh mengajar dalam kampung ni melainkan dolah. Bukan menafikan dolah, bukan menafikan orang kampung. Boleh. Tapi nak kata apa? Tiadalah yang boleh mengajar di kalangan orang kampung ni melainkan yang boleh mengajar hanya isbat pada dolah. Cuma kita kena faham dolah tu senang. Kalau taklah tu susah sikit. Dan jangan tak tahu, memang iblis ni dia tak suka bagi kita faham mak ketuhanan ni. Memang kerja dia tu. Datang tu kerja dia tu hal. Kita buat kerja kita, mengajar. Kan? Ngaji. Yang belajar untuk boleh faham tu. Faham tu nanti memang tak ada benda dah sedap kita melainkan ke Allah Ta'ala. Sekalipun kita pun belum dapat lagi sayang, cinta, kasih ke Allah Ta'ala. Belum. Saya sebut tu saya lah, tuan-tuan tak apa, wali-wali. Sekalipun kita tak dapat kasih macam tu ke Allah Ta'ala. Tapi, kita dah tahu dah apa yang sepatutnya kita nak capai. Okey. Jadi dia kata, datangkan isbat itu dengan lafaz illa kerana nak menyimpan, nak mengkhaskan. Khaskan apa? Hakikat ketuhanan. Dengan bahasa lain, sifat ketuhanan atas Allah Ta'ala. Jadi huraian saya dah sebut dengan dolah tadi. Kebolehan mengajar tu ke dolah. Dengan uluhiyah tu ke Allah. Siap. Artinya, macam dia. Itu tengok dia sebut. Dengan bahasa lain pula. Tiada dapat diadakan, tiada dapat ada demikian hakikat ketuhanan itu bagi yang lain daripada Allah. Maksudnya bagi makhluk. Makhluk takkan ada hakikat ketuhanan. Makhluk takkan ada sifat ketuhanan. Pada makhluk takkan ada. Takkan ada ni pada akal dan pada syarak sekali-kali. Tu. Dalam tu. Dia hurai lah tu dah. Takkan ada sifat ketuhanan ni pada makhluk ni, pada mahasiswa Allah ni, pada akal dan pada syarak sekali-kali. Tu. Melainkan illallah tu, melainkan hanya pada Allah Ta'ala saja yang ada sifat ketuhanan. Jadi kalau tiadalah yang boleh mengajar dalam kampung ni melainkan dolah,
Apa maksudnya? Takkanlah ada kebolehan untuk mengajar itu sekali-kali pada makhluk ni, pada orang kampung ni sekali-kali, melainkan kebolehan mengajar ni hanya ada pada dolah saja. Tu. Sahaja saya buat bahasa itu sikit, kotlah memudahkan untuk faham. Belajar ni kadang dia kena dengan misal, dengan gila-gila macam tu sikit, orang faham kan. Okey, baik. Selesai tu. Dah faham situ selesai. Itulah yang kalau tuan-tuan selama ni kalau pernah dengar orang duk sebut nafi isbat, tuan kena faham situ lah. Apa nak dinafi? Menafikan makhluk ni tak ada sifat ketuhanan. Siap. Nak isbat apa? Nak isbat Allah saja bersifat ketuhanan. Habis. Udah itu ya. Kadang-kadang ada orang datang dengan muskil kata, kau nafi apa? Kau isbat apa? Memang ada kalau geng-geng hakikat dia suka soal-soal gitu. Jawablah. Jangan tak jawab. Kadang-kadang saja dia tanya, kau Muhammad tu letak kat mana? Allah tu kat mana? Alif tu Allah. Dia tanya soalan-soalan pelik-pelik tu. Lam tu Allah ke? Lam satu lagi Allah. Allah tu apa? Allah tu kat sabdu tu. Apa-apa dia hurai. Kalau tak ada sabdu tu macam mana nak bunyi Allah? Yang bunyi pun siapa? Kita yang bunyi. Allah. Kita yang bunyi. Tu Allah tu kat mana? Kan soalan pening-pening tu. Memang geng-geng tu dia suka soalan pening-pening. Saya tak ajak pening. Saya tampak ni. Dengar elok. Saya duk ajak ni apa? Ketuhanan tak ada pada makhluk. Yang tu bukan ada pening. Itulah kita nak bagi faham la ilaha illallah tu. Melainkan Allah pun maksudnya Allah saja bersifat ketuhanan. Okey. Siap. Tu. Itulah nafi isbat. Jadi kalau orang tanya nafi ni nafi apa? Nak menafikan ketuhanan daripada makhluk. Makhluk tak ada ketuhanan sama sekali. Nak isbat illallah tu apa maksudnya? Allah saja ada sifat ketuhanan. Satu ada orang zikir dengan zikir illallah saja. Illallah. Maksud apa? Nak isbat ke orang Ta'ala. Apa maksudnya? Allah sajalah yang ada sifat ketuhanan. Allah sajalah ada sifat ketuhanan. Allah sajalah ada sifat ketuhanan. Allah sajalah ada sifat ketuhanan. Itu yang illallah. Siap. Dan bila sebut ketuhanan ni, bila sebut kata ketuhanan, tang mana Tuhan tu? Maksudnya ketuhanan ni nak bahas sudut mana? Itu yang bila sebut ketuhanan ni, pembahasan bab ketuhanan ni ada 4. Yang ni rasa saya sebut dulu sebelum tengok apa yang dia sebut ada 2 makna ni. Pasal bila sebut ketuhanan dia akan ada bahas 4. Pasal ulama bahas 4 ni pasal apa? Pasal kat kita pun pembahasan kalau kita sebut kemakhlukan kita ada pada 4. Untuk saya sebut mudah je untuk faham 4 perkara tu. 4 perkara tu saya sebutlah tadi, zat, sifat, afal, asar. Cuma cuba tengok dalam konteks kita, sebenarnya kita pun faham macam tu. Cuma kita tak tahu istilah zat, sifat, afal, asar. Tu je. Itu yang masalah kita tu. Kita tak boleh nak orang kata apa, matching kan, tak boleh synchronize kan apa yang kita duk faham dah tu ke dalam istilah ulama tauhid bahas zat, sifat, afal, asar. Sedangkan kita memang duk pakai zat, sifat, afal, asar. Tuan-tuan tunjuk saya. Saya nak tanya-tanya ni. Nak tanya untuk faham zat, sifat, afal, asar. Ni kitab saya terselak ni. Pasal apa ni? Pasal ada angin. Pasal apa ada angin? Ada kipas. Dengar tak kipas tu? Fokus situ sikit lah. Mana kipas? Mana kipas? Kipas yang terselak ni bukan kipas ni. Tapi bola. Mana kipas? Ni kipas. Mana kipas? Itu kipas. Kipas tak? Kipas tu apa? Kipas tu nama. Bila nama ngapa? Nama, saya tanya kipas. Mana kipas? Nama mesti ada tempat rujuk nama. Iya ke? Kalau dolah saya sebut tadi, tiada lah boleh ngajar dalam kampung ni melainkan dolah. Dolah tu apa? Nama. Jadi apa faham dolah ni? Mestilah ada
Zat dah lah. Setiap nama mesti ada musamma tu bahasa Arab. Setiap nama mesti ada tuan punya nama. Contoh la ilaha illallah. Tiadalah bersifat ilah melainkan Allah. Allah tu apa? Nama. Bila ada nama apa? Nama mesti ada musamma. Itu istilah Arab. Nama, setiap nama mesti ada zat. Okey, kipas mana kipas? Kipas boleh rujuk. Beg mana beg? Meja mana meja? Kan setiap nama mesti ada tempat rujuk ni. Ruzaini mana Ruzaini? Pais mana Pais? Ada zat yang akan ada rujuk. Kitab mana kitab? Kitab. Rehal mana rehal? Rehal. Jadi kita akan terus fokus tak? Bila sebut Allah, apa faham? Mesti ada zat Allah. Cuma atas disiplin ilmu. Ada benda kita dah belajar dalam sifat 20. Mudah ya. Allah, zat Allah. Atas nama zat Allah. Macam mana zat Allah Ta'ala? Tak boleh dibayang, tak boleh dipikir, apa saja terlintas. Allah Ta'ala bukan macam tu. Subhanallah. Yang tu masalah zat. Tapi zat kita mesti faham. Ada tak zat dia? Soal, kenapa ada zat dia? Kenapa ada zat dia? Kenapa ada nama dia? Nama dia siapa? Allah. Nama saja ke? Khayalan ke? Tidak. Reality. Bila reality itu apa? Zat. Kan ada corona virus lah ni. Apa tu? Mesti ada zat dia. Virus tau virus. Nampak? Untuk ada ke tak ada? Ada. Ada tak? Ada. Cuma ada tu ada apa? Ada zat dia. Allah. Nama. Ada tak? Ada apa? Siap. Ada zat. Siap. Itu pembahasan pertama. Dan bila faham tu apa? Yang bersifat ketuhanan ni dalam bab zat Allah je. Apa dia? Allah lah hakiki ada. Tu pun bahasa kita. Bahasa kita. Allah wujud tak? Ya. Bila Allah wujud, makhluk, apa martabat makhluk? Makhluk atau bab zat. Dia tak ada sifat ketuhanan. Allah ada sifat ketuhanan. Apa maksudnya? Allah saja yang hakiki wujud. Allah saja yang sedia wujud. Makhluk macam mana? Makhluk tak sedia wujud. Makhluk baru wujud. Makhluk asal tak wujud. Itu makhluk. Jadi makhluk tak ada apa? Tak ada ciri ketuhanan tu. Tak mana ciri ketuhanan? Wajib wujud, sedia wujud, kekal wujud. Makhluk tak ada sifat ni. Betul? Betul? Ke makhluk ada? Boleh faham? Makhluk ada sifat ni? Boleh faham? Tak faham ni? Macam beku je ni masa. Makhluk ada sifat wajib wujud. Makhluk harus wujud. Mungkin wujud. Allah saja wajib wujud. Kan Allah saja yang ada ketuhanan dalam bab zat. Allah sedia wujud. Kita sedia wujud. Kita baru wujud. Allah kekal wujud. Kita binasa wujud. Wujud yang akan binasa. Kita dipanggil maslubul wujud. Wujud yang akan dibinasakan. Kalau ada pun, ada pasal diadakan. Dan ada pun akan ditiadakan. Boleh? Jadi, siapa yang bab zat ni memang memiliki ketuhanan. Uluhiyah. Siapa? Allah. Makhluk, di atas dia diadakan. Di atas dia baru ada. Ada dia binasa. Yang inilah dipanggil tak ada uluhiyah. Allah wajib ada, sedia ada, kekal ada. Itulah kata uluhiyah bab zat ke Allah Ta'ala. Boleh? Allah pula atas istilah wajibul wujud. Makhluk jaizul wujud, mumkinul wujud, maslubul wujud. Itu istilah makhluk. Jaiz pasal apa? Boleh jadi ada dan tiada. Pandang pada sudut belum diadakan. Allah makhluk ni mungkin pasal apa? Mungkin boleh ada, boleh tak ada. Ni bagi ada, masih tahap dia mungkin wujud. Dan kalau ada pun nanti akan boleh ditiadakan. Maslubul wujud. Itu bahasa kat kita banyak. Cuma kita bukan wajibul wujud. Kita jaizul wujud, mumkinul wujud, maslubul wujud. Allah wajibul wujud. Siap. Dia zatul kidam, kita zatul adab. Allah zatul baqa, kita zatul fana. Kita wajah apa tu? Wujud, kidam, baqa. Dia tu. 420 lah tu. Ya. Itu bab zat. Okey, saya sebut tadi kipas tak? Siapa panggil kipas?
Pasal dia bercahaya. Ini buat pasal. Macam mana tuan-tuan kata kipas? Yang ni bukan kipas. Yang ni bukan kipas. Pasal ada sifat. Ada ciri dia. Ni bukan kipas. Ni meja. Siapa punya meja? Pasal ada ciri dia. Apa ciri meja? Meja buat apa? Alat untuk meletakkan kitab, ya tahu? Kitab, sesuatu supaya nak meninggikan dia daripada aras lantai. Alat untuk meletakkan satu barang tinggi di atas lantai, kawankan dia dengan kerusi. Itu meja. Kalau meninggikan di atas lantai, tak ada kerusi, itu para. Tak faham? Beg. Siapa panggil beg ni? Beg mesti ada Pak Rojok. Ni beg. Ini bukan beg. Ini bukan beg. Mesti ada zat yang akan dirojok. Satu. Pula tu, kenapa kita kata yang ni beg? Mesti ada sifat. Jadi, zat, lepas pembahasan zat, mesti bahas sifat. Cermin mata ni cermin mata. Ada Pak Rojok. Pasal apa panggil cermin mata? Pasal alat untuk membetulkan penglihatan. Cermin mata. Pasal apa panggil beg? Alat untuk diletakkan barang dan boleh diangkat, adat untuk diletakkan barang dan mengumpulkan barang untuk mudah mengangkat keperluan. Contohlah kan, bagi takrif mudah-mudah itu. Jadi beg ada macam-macam jenis. Ada, kalau plastik, beg plastik. Beg bawa buku sekolah, beg sekolah. Beg mengajar, beg kitab mengajar. Kan nama dia lain-lain, tapi itulah beg. Sebut ada sifat. Saya sebut tadi, pasal apa panggil kipas? Pasal dia menghasilkan angin. Pasal apa panggil kerusi? Pasal buat tempat duduk. Pasal apa panggil lampu? Menghasilkan cahaya. Pasal apa panggil masjid? Pasal tempat untuk sembahyang. Pasal apa panggil tandas? Tempat untuk buang. Pasal apa panggil rumah? Tempat untuk rehat. Kan? Pasal apa panggil, yang ni panggil selipar? Alat untuk alas kaki. Pasal apa panggil kopiah? Alat untuk buat atas kepala orang lelaki. Pasal apa panggil tudung? Alat untuk tutup rambut dan kepala dan melabuhkan dia di bawah kepala dada bagi perempuan. Bawah dia panggil tudung. Boleh faham saya sebut? Jadi kenapa ada tarif macam tu? Kerana setiap zat mesti ada sifat. Saya nak sebut tu je. Mesti mana ada zat tanpa sifat. Pasal apa panggil jam? Alat untuk menunjukkan waktu. Kan? Mesti ada. Pasal apa panggil lantai? Pasal binaan di bahagian bawah tempat kita pijak. Panggil lantai. Pasal apa yang tu panggil dinding? Pasal dia binaan di bahagian keliling. Depan, belakang, atas, bawah. Bukan, atas, bawah. Bahagian keliling. Depan, belakang, kiri, kanan. Itu dipanggil dinding. Kalau binaan bahagian atas, ini dipanggil ceiling. Betul? Saya sebut kan? Itu kalau binaan. Kalau dia bukan buat pada besi, simen, tak panggil lah ceiling kat tu. Itu dipanggil zinc. Pasal apa zinc? Binaan yang dibuat di atas untuk menghalang air hujan dan kepanasan dan cahaya matahari. Itu dipanggil bumbung. Boleh? Faham? Bumbung mesti ada refer ke bumbung. Dan kenapa dia dipanggil bumbung tu? Dan kalau bumbung tu, zinc tu kita buat dinding. Dia kan dinding, tak panggil bumbung. Pasal apa? Panggil dinding zinc. Pasal buat pada zinc, tapi dibuat dinding. Pasal apa panggil dinding? Pasal binaan yang dibuat di bahagian keliling. Pasal apa panggil tiang? Pasal dia binaan untuk menongkat binaan yang ada di atas supaya dia tak runtuh ke bawah. Itulah dipanggil tiang. Boleh? Faham? Saya nak cerita apa ni? Setiap nama mesti ada zat. Setiap zat mesti ada sifat. La ilaha illallah. Ada nama, sabit zat, sabit sifat. Saya pun ada nama. Nama Zaini. Lepas tu ada sifat, ada zat saya, ada sifat saya, ada ciri saya lah. Yang menyebabkan kenapa saya dinamakan saya. Siap. Nombor 3. Af'al. Niau. Panggil apa? Mesti ada zat kucing, mesti ada sifat kucing, yang tu bunyi kucing. Ada bunyi kucing. Bunyi itu benda khas. Perbuatan khas yang ada pada kucing. Niau tu perbuatan tak? Perbuatan mengiau. Fahamlah kita. Mengiau ni
mesti sabit pada zat yang zat tu bernama kucing dan dia ada sifat kucing. Cuma satu, dia bunyi kucing. Ada zat, ada sifat, ada af'al, perbuatan. Makan apa? Briskis. Boleh tu. Minum apa? Minum susu. Ni saja sebut itulah kan. Dan dia ada perbuatan dia. Boleh tak kucing membaca? Kucing mana boleh baca? Kucing boleh memanjat, tapi tak boleh manjat lah macam monyet. Dia tak boleh panjat dinding. Kalau pokok dia boleh panjat. Dia boleh melompat. Mesti ada ciri dia satu, dan akan ada perbuatan-perbuatan yang disebut oleh dia. Jadi ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Ni alat ni, apa ni? MP3, nama. Apa sifat dia? Merakam. Satu panggil MP3, play, boleh play. Apa kerja dia? Merakam suara. Kerja dia. Kerja dia. Apa saya sebut tu? Nak sebut kerja tu. Dia ni apa? Perdana Menteri. Mesti ada zat yang akan dirujuk. Nama dia siapa? Nama satu. Zat akan dirujuk. Ada sifat dia. Apa kerja dia? Mentadbir negara. Walaupun dia melingkupkan negara. Tapi datang nama Perdana Menteri. Menyambil lah. Memang nama Perdana Menteri, menteri. Mentadbir negara tapi sebenarnya melingkup negara. Tambah menteri seorang lagi tu. Yang tu pelingkup habis. Pelingkup agama, pelingkup tabung haji. Tak tahu lah kata apa. Siapa dia tak tahu lah. Tengok lah kapal kelilin. Baik. Saya nak sebut apa? Zat, sifat, af'al. Tengok kitab dia. Apa jadi? Ini angkara siapa ni? Dia boleh angin dia. Inilah dia panggil asar. Hasil, natijah daripada perbuatan. Tak tanya. Kalau agak payah lah, lembab, agak faham tak? Tengok kitab saya duk macam ni, duk melayang macam ni. Apa faham? Mesti ada angin yang tiup. Elok kan. Keliling saya ada. Ni apa ni? Ni. Tak ada. Buat apa, saya buat apa ni? Apa yang kena kat tuan-tuan ni? Apa yang kena ni? Apa yang kena ni? Apa yang kena ni? Ni apa ni? Ni apa? Inilah asar matahari. Mestilah ada zat dia. Mestilah ada sifat dia. Mesti ada af'al dia. Memancarkan cahaya. Satu cahaya ni, saya boleh pantulkan balik. Boleh, dengar. Saya pantul ni sebenarnya apa? Dia pantulan je. Sebenarnya bukan ni. Bukan dia. Sebenarnya siapa? Sebenarnya matahari. Bukan dia. Boleh? Faham? Di situ saya nak pakai. Jadi, pantulan tu apa? Inilah asar dia. Bahkan cahaya ni pun sebenarnya asar. Nak kita tengok cahaya, sedar kita matahari dia. Tengok bayang, faham? Inilah kesan cahaya matahari. Apa dia? Ada cahaya, ada. Yang inilah dipanggil asar. Zat, sifat, af'al, asar. Boleh? Faham? Jadi kat makhluk, apa saja zat, sifat, af'al, asar takkan ada dalam nama ketuhanan. Yang ada dalam atas nama ketuhanan ni hanya Allah. Allah saja yang sabit ketuhanan. Zat, sifat, af'al, asar. Okey. Nak saya sebut daripada bawah. Kita ni asar Allah Ta'ala. Boleh faham? Pokok, matahari, bulan, apa? Kita ni adalah natijah daripada Allah buat kita. Itulah kita. Boleh? Lambat kot. Buat misal. Yang ni asar siapa? Saya nak guna asar. Mestilah ada orang buat bagnya kan. Kilang bag ke, individu buat ke. Ni asar mana? Bendang. Mana boleh bendang? Apa? Kalau tuan-tuan tengok nasi lemak ni, tu kesan apa? Orang masak nasi lemak. Mestilah kan? Kalau kuih pun asar kesan orang buat kuih, kerja tangan. Kalau nak sebut kerja tangan, hasil tangan orang buat kuih. Ni masjid ni hasil tangan siapa? Orang buat kuih Ni hasil tangan saya.
Bukan. Mestilah hasil tangan pembuat binaan. Kalau ada orang yang mengasaskan dia, inilah hasil tangan kawan tu. Misalnya. Boleh faham? Kita memang tengok masjid, ada orang masjid. Tengok kapet, ada orang bagi kapet. Tengok kipas, ada orang buka kipas. Tengok lampu, ada orang buka lampu. Tapi tengok matahari, tak ada rasa pun Allah buat matahari. Nampak? Itu yang kita lemah lah. Kita lemah kat situ lah sebenarnya. Dalam bab ketuhanan ni. Apa dia? Dalam makhluk, kita boleh faham zat, sifat, af'al, asar pada makhluk. Dan kita faham makhluk dengan makhluk, boleh faham. Tapi kita tak boleh nak ada hubungan antara makhluk dengan khalik makhluk. Kepahaman kat situ, dengan tak tahu yang inilah kerja syaitan membantutkan kita punya kefahaman. Itu kerja syaitan. Apa jalan ni nak lawan syaitan ni? Zikir. Fikir. Ngaji satu dah faham, untuk nak buat apa? Saya buat soal gini. Ada tak makhluk yang bukan ciptaan Allah Ta'ala? Ada tak? Kalau saya kata macam mana? Ni siapa? Anak saya. Jadi asar pada saya. Ni beg saya. Ni kitab saya. Ni perakam saya. Tonton tengok saya pakai ni. Ni ridak saya. Tapi ni bukan masjid saya. Tu kita saya. Contoh kan. Ada yang kat saya ni terhad. Tu pun boleh kenal lah. Nampak je ridak ni esok tak apa dah. Ini saya kenal ustaz punya. Tengok dalam video di YouTube pun penuh pakai hak ni ya. Tak basuh apa. Itu lain hal. Itu sembah lain. Itu melawak bodoh sikit. Apa saya sebut? Makhluk ni ada benda-benda tertentu je pada makhluk, pada makhluk. Makhluk tak memiliki semua benda je. Tapi semua makhluk ni adalah milik Allah Ta'ala. Satu, nak kenal Allah Ta'ala dengan nak kenal makhluk susah lagi tahu. Kalau saya tunjuklah yang ni, tuan-tuan mesti tak boleh jawab ni jawapan saya. Memang ada kat saya betul tak? Siapa punya ni? Tuan-tuan hanya boleh kata dah ada kat saya punya. Itu je. Tapi betul-betul siapa punya? Tuan-tuan tak boleh jawab. Saya boleh kata anak saya punya, isteri saya punya. Boleh? Faham saya sebut apa? Ni siapa punya sebenarnya? Tuan-tuan saya ada kat saya lah. Nampak saya punya. Tapi kita nak kenal siapa yang pemilik hakiki tu sebenarnya susah. Pasal apa? Kena kenal pasti betul-betul. Okey, boleh faham saya sebut apa? Makhluk ni, langit siapa punya? Senang dia pun, pelajaran bukan susah. Bumi siapa punya? Kita siapa punya? Kita siapa punya? Rumah kita pun siapa punya sebenarnya? Pasir siapa punya? Bumi siapa punya? Udara siapa punya? Nyawa siapa punya? Kedekat siapa punya? Mata kita siapa punya? Telinga siapa punya? Mulut siapa punya? Mana ada yang selain daripada Allah Ta'ala? Betul? Okey, siap. Jadi saya nak kata apa? Satu, nak kenal asar ni, senang kenal asar Allah Ta'ala. Cuma kita nak pergi ke Allah Ta'ala tu lambat. Satu, kena faham tak mana? Atas kita faham yang saya sebut asar ni, tengok je makhluk. La ilaha illallah. Apa dia? Allah yang jadi makhluk. Pertama sekali pandang ulama kita ajar dia. Pandang aku. Aku ada? Tak, bukan aku ada. Allah yang ada aku. Aku ni ialah makhluk Allah. Allah cipta aku. Allah takbir aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi nyawa aku. Allah bagi rezeki aku. Allah bagi penglihatan aku. Allah bagi pendengaran aku. Allah bagi percakapan aku. Allah bagi tangan kat aku. Allah bagi tubuh badan kat aku. Allah bagi harta kat aku. Allah bagi anak kat aku. Allah bagi isteri kat aku. Allah bagi suami kat aku. Yang mana ada tu, sabitkan semua Allah bagi. Ni ilmu pertama sekali. Kita nak faham la ilaha illallah. Dah habis ke? Belum habis. Baru pertama. Supaya isbatkan Allah Ta'ala. Atas saya sebut tadi, kita nak bicara tu bab ketuhanan nak. Jadi ketuhanan, dia ada 4 angle yang kena bahas tu. Zat, sifat, af'al, asar. Saya sebut sekali lalu. Ketuhanan, iktibar zat ke Allah Ta'ala. Iktibar sifat ke Allah Ta'ala. Iktibar af'al ke Allah Ta'ala. Iktibar makhluk ke Allah Ta'ala. Pemilikan adalah ke Allah Ta'ala. Makhluk macam mana? Makhluk ni Allah bagi jadi zat dia. Sifat dia Allah Ta'ala kurnia sifat dia. Perbuatan Allah yang bagi kekuatan dia. Pemilikan Allah yang bagi kat kita kekuatan, daya, boleh buat usaha macam-macam. Dengan tu kita memilih. Satu, makhluk tak ada uluhiyah. Uluhiyah dari sudut tu. Baik, bila kita milik pun Allah Ta'ala bagi milik. Apa kita nak buat kat Allah Ta'ala?
Kederat pun Allah Ta'ala bagi. Dengan tu kita ada perbuatan. Apa kita nak buat dengan Allah Ta'ala? Kita ni hidup, mendengar, melihat, boleh menyawa, ada kehendak. Siapa yang bagi sifat tu kat kita? Allah yang bagi kat kita. Mana, apa kita nak buat dengan Allah Ta'ala? Kita ni, kita tak buat sendiri. Mak bapak kita tak buat kita. Mak bapak kita lahir yang kita. Apa tindakan kita ke Allah Ta'ala? Apa nak buat? Apa yang kita nak buat ke Allah Ta'ala atas hubungan kita dengan dia? Apa dia? Yang tu yang nak faham tu. Supaya yang tu lah menghubungkan kita iktiraf Allah ni ada uluhiyah, makhluk tak ada uluhiyah. Yang ni lah istilahnya kenal Allah Ta'ala. Kenal iktiraf dia, faham dia. Dan kita sentiasa sedar aku siapa, Allah Ta'ala siapa. Pandang pada sudut zat, sifat, af'al, nasar. Yang mau buat kerja kat ke? Ada soalan? Nanti dulu. Pasal pelajaran ni dia besar. Pada saya sangat besar. Sangat besar kefahaman ni. Dan untuk bagi matang faham ni, belajar suku. Satu. Memang kita duk belajar pun. Ada benda yang kita dah belajar banyak lah. Tapi apa masalah kita? Tak, orang kata apa, tak terbuka-buka. Tak terfaham-faham. Tak hadir dalam hati kita banyak perkara hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni. Dengar sebut. Apa kaedah ulama kita ajar? Dah Allah sendiri ajar kita. Apa dia? Fazkuruni azkurkum, kata Allah Ta'ala. Kamu ingatlah aku akan ingat kamu. Yang tukut. Kamu ingatlah aku, Allah Ta'ala akan balas mengingat kita. Apa jalan kita untuk boleh jatuh hati? Ulama pun ajar dan kita pun Nabi rasanya ada prinsip yang kita kena faham. Apa dia? Sebab boleh jatuh hati ni tiada lain, tuan-tuan. Pasal apa? Duk sebut selalu. Kita sebut selalu, waktu akan jatuh hati. Tuan-tuan kalau tak minat kereta, saya sebut kereta. Betul ada orang, isteri sebut kereta, anak sebut kereta. Kawan pun tanya, kau tak pakai kereta ke? Kereta. Macam, jatuh hati tak kereta? Tambah pula kita sendiri sebut kereta. Buka keluar gambar pun tengok kereta. Buka internet pun kereta. Kereta. Sembahyang pun ingat kereta. Betul tak? Betul? Pernah ada perasaan macam tu? Dah beli kereta pula, berserabut pula kereta dia. Rosak. Kereta. Kereta ni masalah lagi. Kereta. Mak. Kepala otak. Kereta. Jadi, bila kita akan sentiasa teringat pada sesuatu, bila kita sebut dia. Jadi Allah ni, ada benda yang maklumat kita dah kenal lah sangat Allah Ta'ala ni. Allah nak kenal dia bukan payah. Kita tak ada, dia bagi ada. Kenal dah. Siap. Kita hidup, Allah hidup. Kita ni mati, dia bagi hidup. Siap. Kita ni lemah, dia bagi kederat. Siap. Kita pun dah beriman dah ada. Alhamdulillah. Harta kita tinggal, habis semua jadi pesaka. Kita tak ada bawa apa-apa pun. Mati, apa? Iman dan takwa tinggal. Apa iman kita? Kenal kita ke Allah Ta'ala. Apa saya nak sebut ialah, macam mana kita boleh lupa dan lalai kat dia? Jalan dia macam mana? Tak ada jalan lain. Mesti kena zikir dia. Mesti kena zikir kat dia, baru ingat dia. Kalau tidak, kita akan lupa kat dia. Mak ayah kita pun kalau kita terlupa macam mana? Kita tak ingat kat dia, tak peduli kat dia. Duit kita pun kalau kita tak fikir kat dia, kita terlupa kat dia. Allah pun sama. Kalau kita tak pernah fikir kat dia, tak pernah hadirkan ke dia, kita akan lupa kat dia. Satu, ulama ajar kat kita apa dia? Hadirkan pengetahuan kita ke Allah Ta'ala. Jadi sebut Allah Ta'ala tu, sebut dia, zikir. Kalau atas nama zikir tu, zikir mulut. Buat apa? Fikir dan hadirkan apa yang kita belajar. Apa dia? Allah bagi ada aku, alhamdulillah. Pujilah dia. Pasal kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala ni, atau istilah, kita buat selalu dah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Benda besar tu. Apa dia? Subhanallah. Duk berasa makhluk ada sesuatu, subhanallah. Duk rasa kita ada sendiri, subhanallah. Duk rasa matahari lah yang mencahayakan kita, dengan itu ada hidup. Hidup ni pasal ada cahaya matahari. Subhanallah. Pasal duk faham ada makhluk ni uluhiyah. Subhanallah. Makanan hidupkan aku. Subhanallah. Aku dah makan ubat ni tu sihat. Subhanallah.
Itu amalan kita. Subhanallah. Lepas tu dah kata subhanallah, dok tak faham ke makhluk. Makhluk bukan kenyang aku, sihatkan aku, hilangkan dahaga aku, bagi aku cahaya, bukan bagi kehidupan. Subhanallah, subhanallah. Tu siapa? Allah yang bagi hidup aku. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki kat aku. Alhamdulillah. Allah yang bagi nyawa kat aku. Alhamdulillah. Allah bagi aku melihat. Alhamdulillah. Lepas tu dah faham Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah. Hebat tak dia? Allahu Akbar kalau itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah faham Allahu Akbar tu. La ilaha illallah. Itu kita punya kerja hari-hari tu. Pasal kita lalai, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar mengaku dosa, ya Allah banyak sangat salah aku. Sampai jatuh hati kita ke makhluk, ke makhluk, ke makhluk. Itikad kita pun jatuh ke makhluk. Sampai kita lupa pada Khalik makhluk. Baik. Itu kalau ikut sekali lalu lah saya sebut, data faham kita nafi dan isbat tu, maksudnya menafikan uluhiyah daripada makhluk, isbatkan uluhiyah ni hanya pada Allah Ta'ala. Dan bila sebut ketuhanan tu, uluhiyah tu, mesti akan ada bahas empat sudut. Empat sudut ni hendaklah disabitkan ke Allah Ta'ala. Makhluk macam mana? Makhluk dia asal 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tu boleh ada apa? Allah yang bagi zat makhluk, Allah yang bagi ada sifat makhluk, Allah yang bagi perbuatan makhluk, Allah yang bagi milik pada makhluk. Makhluk ni bab milik, kita ni pemegang amanah je. Mata kita pun kita ada macam mana? Allah bagi mata aku untuk guna mengikut apa orang Ta'ala suruh. Kaki aku untuk apa orang Ta'ala suruh. Harta aku untuk apa orang Ta'ala suruh. Isteri kita untuk apa orang Ta'ala suruh. Anak kita untuk apa orang Ta'ala suruh. Itu bab pemilikan. Kederat. Nak faham apa? Allah yang bagi daya kat aku. Aku ni apa? Aku ni tak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Ini praktikal dia. Bab sifat macam mana? Allah bagi pinjaman sekejap aja. Nyawa ni sekejap aja. Dia ambil, kita rasa macam nyawa aku. Macam penglihatan aku, pendengaran aku. Duk rasa macam tu. Hai, semua hak dia. Dia ambil, kita sebatang tubuh terkujur kaku. Zat kita tengok kita ada. Duk hidup lagi, duk nampak kita ada lah. Kalau kita dah dimatikan, kita sendiri tak boleh tengok zat kita. Kita sendiri tak boleh tengok zat kita. Masa tu kita dah roh lah. Roh pun Allah Ta'ala bagi sedar kat roh. Masa tu baru kita akan sedar, oh, aku ni roh, dah jasad aku. Tinggalkan jasad dia. Jasad aku dah tak ada apa dah. Tinggal aku ya, roh. Roh pun apa? Allah yang bagi aku ada. Roh ni apa? Rahsia dalam rahsia. Nak tengok cerita kat mana tempat tak boleh. Nak cerita rupa tak boleh. Dan buat daripada bahan apa tak boleh. Walaupun roh tu ada kat kita. Dan kena faham, roh pun maksih makhluk. Dan adanya roh ni kat jasad aku ni, Allah yang bagi jadi. La ilaha illallah. Tu fahaman tauhid yang kita nak bawa. La ilaha illallah tu atas kata nafi isbat tu, itulah sekali lalu nak nafi isbat dalam bab zat, sifat, afal, asar. Pelajaran lanjut jumpa depan insya-Allah. Soalan kalau ada situ. Boleh. Zat, sifat, afal, asar tu faham? Boleh? Sikit-sikit faham. Saya buat gini nak. Mudah Gula tau. Gula tu apa? Gula nama. Mestilah ada rojok benda gula tak? Benda gula tu lah zat gula. Nama dia gula. Macam mana tahu tuan-tuan tahu benda tu gula? Manis. Manis tu apa? Sifat gula. Itulah sifat. Kita duk pakai kan. Kalau tuan-tuan rasa masin apa? Itu nama orang tukar dah. Zat dia bukan zat gula tu, zat garam. Pasal apa? Masin. Ciri masin tu bertukar nama dia. Bertukar nama dia, bertukar sifat dia, bertukar zat dia. Boleh? Lepas tu, bila buah dalam air, apa akan kerja gula ni? Memaniskan minuman. Untuk minuman ni kita rasa manis tak? Apa faham? Gula. Ada ni lah asar gula.
asar daripada gula, zat gula memaniskan minuman tu. Kita minum, ada gula ni. Air ni macam ada garam je. Air Milo ni. Tutup mata, rasa tak? Air apa ni? Air lah kalau air contoh. Kalau kuih, tutup mata, makan. Apa tu? Yang tu apa? Itulah kesan daripada zat yang ada sifat tadi tu. Dan nama-nama tu. Masuk je mulut makan anak. Contohlah, ni sambal. Masuk ni. Ni ikan bilis. Ni ikan bilis murah. Ni ikan bilis mahal. Boleh kenal kan? Tuan-tuan tak kenal? Sajalah. Saya kenal. Bagi saya rasa tak. Makan nasi lemak. Ini bukan nasi lemak ni. Tak lemak pun. Nasi aja pun. Kedekut dengan santan. Kan? Makan-makan. Ini lemak santan. Lemak nasi. Bukan nasi lemak. Maksudnya apa? Lantai banyak sangat. Apa saya nak sebut ni? Kita boleh rasa asar tu pasal apa? Mesti ada zat dan sifat dan telah bertindak seolah-olah buat satu perbuatan benda dia. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Keliling kita tu 24 jam. Ni rasa panas tak? Rasa panas? Panas dia apa? Ni asar matahari. Matahari nama. Ada zat dia, ada sifat dia. Betul? Dan semua yang kita kat makhluk ni, kita dengan makhluk je. Ini masalah kita. Zat, sifat, apa, asal, makhluk. Bising ni. Apa tu? Atau ada thriller. Dulu, bunyi. Kita dengar bunyi tu bunyi dia. Tu kesan dia. Kita nampak benda dia apa, tahu sifat dia apa, zat dia apa. Dan kita tahu ada orang duk olah dia. Boleh faham? Boleh faham? Ada zat dia, ada sifat dia, ada perbuatan dia. Kita dah dapat dengar ni, tu asar dia. Asar dia. Boleh faham? Keliling kita 24 jam ni. Kalau kita dengar sekali ada orang panggil, Abah. Suara macam aku kenal ni. Rupanya anak kita panggil. Suara tu asar dia. Datang daripada zat dia. Pasal ada sifat dia, ada suara dia. Dan perbuatan dia sedang memanggil kita. Contoh saya sebut tu. Jadi ada zat, sifat, apa asar. Cuma kita ni bila tak hubungkan dalam bab ketuhanan, kita akan faham semua tu ke makhluk. Sedangkan yang kita nak ambil tauhid macam mana? Makhluk takkan boleh ada melainkan makhluk datang daripada khalik makhluk. Itu asal pelajaran. Ayah bising-bising ni saya ganggu sikit. Cakap pun suara kena deras. Badan pun rasa tak larat. Pasal semalam pun tak apa sihat sikit. Jadi asal saya tanya tadi, boleh faham tu. Zat, sifat, fa'al, asar tu. Cuma kita nak kategorikan itulah. Mana zat, mana sifat, mana fa'al, mana asar. Mudah je sebenarnya. Kalau kita selalu guna, pakai. Cuma bila baru belajar, macam tak pernah belajar. Tapi bila dengar saya sebut tu macam mana? Oh, itu je rupanya. Zat, sifat, fa'al, asar. Ya, itu je. Dan nak faham itulah nak bawa ke orang Ta'ala. Tak mana? Bila kita rasa milik, bagi sedar. Allah yang bagi milik. Yang tu je. Yang tu dah hubungan kita ke Allah Ta'ala. Itulah la ilaha illallah. Allah. Kalau kata kita boleh buat ni, kemahiran ni apa? La haula wa la quwwata illa billah. Kita ni boleh faham, boleh ngaji pula apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kita sendiri macam mana? La ilaha illallah, Allah bagi ada aku. Aku tak boleh wujud, melainkan Allah wujudkan aku. Tu sekali lalu lah. CP atas istilah ilmu yang kita nak belajar, nak faham sekali lalu, supaya kita boleh faham apa yang atas kata uluhiyah nanti, ketuhanan yang dia sebut ni. Kata dia la ilaha illallah itu ada dua makna. Pertamanya al-ma'bud bihaqqin illallah, yang keduanya la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma'adahu. Panjang tak tu? Saya rasa saya nak tangguh dulu situ. Kita berhenti awal sikit ini. Pasal kita nak ambil asal tu tak isbat tu saja tadi. Yang ni dia nak masuk dalam bab dua makna. Ada makna istilahnya lughatan dan istilahan.
ada makna pada bahasa dengan makna al-ma'bud bihaqin. Yang keduanya ada la mustaghniya an kulli ma siwa. Tambah tu nanti insya-Allah. Situ dulu. Kalau tak ada soalan tangguh. Rehat saat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika. Kama nawwartal arda min nur syamsika wa radawat min rahmatika. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa amal malaikatil mukarram. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.